Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penipuan melebihi 191 juta ringgit dengan jumlah 1,979 kes membabitkan mata wang kripto telah dilaporkan di negara ini sejak tahun 2019 lagi. Baru-baru ini timbul satu lagi penipuan yang membabitkan mata wang kripto. Amat menyedihkan ya apabila mereka ini tidak merasa segan silu untuk menggunakan nama kota kedua paling suci bagi umat Islam di dalam skim penipuan mereka. Skim penipuan Madinah Mining yang tular baru-baru ini adalah di antara penipuan pelaburan mata wang kripto yang telah dikesan oleh pihak polis negara ini. Jadi hari ini kami akan bertanyakan ya kepada panel, mengapa begitu banyak penipuan yang berlaku dengan mata wang kripto? Apakah hukum Islam bagi penggunaan kripto di Malaysia dan bagaimana kita boleh menangani isu ini supaya ia tidak akan berulang lagi? Dan panel yang akan merungkai persoalan kita pada hari ini adalah Ustaz Abdul Aziz Muhammad Noor selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lariba Consulting. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz apa khabar, sihat? Alhamdulillah, terima kasih. Baik Ustaz, kalau kita lihat ya Ustaz ya, sebanyak 28 kertas siasatan ya telah dibuka oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman dan skim pelaburan Madinah Mining ini telah membabitkan kerugian hampir RM350,000 Ustaz. Jadi di antara penipuan mata wang kripto yang dikesan oleh PDRM membabitkan penipuan jual beli dan pelaburan mata wang kripto, pelaburan mining palsu, penggodaman crypto wallet dan juga ransomware. Jadi persoalan saya Ustaz, mengapa begitu banyak ya penipuan yang membabitkan mata wang kripto ini? Adakah kerana sifatnya yang berfungsi secara tersendiri ya, iaitu decentralized system tanpa pantauan bank pusat ini yang membuatkan dia terlalu mudah untuk dieksploitasi dan menimbulkan banyak kes penipuan? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Tuan-tuan dan puan dan juga Syabana, sebenarnya scam ini dia bukan satu benda yang baru. Ya, dia berdasarkan kepada supply and demand. Ya. Supply and demand maksudnya kalau ada penawaran, ya, kalau ada permintaan lagi ada banyak penawaran. Yang keduanya, dia bukan sebab isu decentralized dan tidak diregulasi oleh kerajaan. Dia isu sebenarnya ialah apa yang offer on the table. Apakah penawaran daripada orang-orang yang membuka pelaburan ini. Selalunya masyarakat kita ini amat suka kepada sesuatu yang menjanjikan tiada kerugian atau menjanjikan keuntungan. Dan yang seperti yang disebut tadi, mereka menggunakan nama-nama yang ada berkait rapat dengan Islam seperti Madinah, dan dahulunya mereka menggunakan nama Makkah, Islamic Fund dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebabnya ialah orang-orang Islam ini amat tertarik dengan hal-hal agama dan mereka selalunya tidak ada ilmu yang cukup mengenai pelaburan, mengenai hukum hakam. Contohnya, kalau kita offer sesuatu pelaburan itu dengan menjanjikan keuntungan, ia adalah haram kerana ia menjadi akad pinjaman dengan riba. Ya. Jadi tiada isu teknologi di sini, ia isu supply and demand dan juga ilmu dan iman seseorang itu. Baik Ustaz. Jadi sifat manusia ni Ustaz yang nak cepat untung ini, yang tak nak ada kerugian ni yang membuatkan mereka ini untuk cepat tertipu. Yeah. Ya, dan pada masa yang sama hakikatnya mereka tidak begitu memahami apakah itu, bagaimana fungsi kripto itu sebenarnya Ustaz. Dan ini membuatkan mereka untuk menyerahkan bulat-bulat kepada syarikat yang mengendalikannya. Betul. Dan ini membuatkan syarikat itu lebih mudah untuk menipu pelanggan-pelanggan ini ya Ustaz ya. Betul ya. Nah, dan pada masa yang sama Ustaz, kalau kita lihat ya Ustaz, pakar keselamatan cyber Fong Chung Fok ada berkata ya, sebenarnya skim pelaburan mata wang kripto tempatan tidak diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia. Dan ini juga bermaksud bahawa pelaburan mata wang kripto yang diusahakan oleh syarikat-syarikat di Malaysia ini sebenarnya tidak sah. Ya. Dan namun kalau kita lihat ya, skim pelaburan Madinah Mining ini pula menawarkan pakej pelaburan yang amat atraktif ya, serendah RM500 dengan kadar keuntungan 100% dalam tempoh 1 sehingga 2 hari sahaja. Jadi persoalan saya Ustaz, adakah benar perkara ini boleh dilakukan dengan adanya syarikat yang menawarkan pelaburan mata wang kripto ini? Baik, mula-mula sekali kita kena faham siapakah yang mengawal selia bagi pihak kerajaan industri kripto ini. Terdapat dua badan kerajaan yang mengawal selia industri kripto ini dan pelaburan kripto. Yang pertama sekali ialah Suruhanjaya Security ataupun SC. SC mengawal selia perdagangan kripto dan juga
penerbitan kripto yang baru, ya. Bank negara meregulasi berkenaan dengan penggunaan kripto sebagai payment, sebagai pembayaran, ya. Jadi sebagai pembayaran itu belum lagi ada orang kata apa transaksi yang disahkan ataupun yang diluluskan oleh kerajaan. Tapi untuk pelaburan ini, kerajaan melalui SC ataupun Suruhanjaya Security telah meluluskan 4 digital exchange ataupun bursa digital, iaitu Luna, Tokenize, Synergy dan juga MX Global. Jadi kalau kita nak beli ataupun trade kripto dengan syarikat, kita mesti melalui 4 digital exchange ini. Tapi kalau kita nak buat contohnya mining sendiri boleh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan perlu peka tentang apa itu mining. Sebab mining itu untuk mendapatkan kripto, ya, dengan teknologi tertentu adalah satu benda yang berisiko, dua ada tidak menentu untuk mendapat Bitcoin atau mendapat kripto-kripto yang lain. Jadi bagaimanakah orang boleh percaya, ya, mereka boleh mendapat untung dalam masa 6 hari, 6 jam ataupun sejam? Itu adalah satu perkara yang tidak logik dan merupakan satu penipuan yang sahih. Jadi kita nak tekankan di sini, Ustaz, bahawa pelaburan kripto di Malaysia ini tidak boleh dilakukan melalui syarikat-syarikat, ya. Ia harus dilakukan secara individu melalui Suruhanjaya Security Malaysia, melalui 4 digital asset platform yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Security, ya, Ustaz, ya? Betul. Okey. Baiklah, Ustaz. Jadi di sini di Malaysia ni pelaburan mata wang kripto ni sebenarnya boleh dilakukan, ya. Boleh. Tetapi ia bersandarkan kepada garis panduan Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi secara ringkas, Ustaz, bagaimana kaedah dalam melakukan pelaburan ini? Baik. Contohnya kalau dalam kita nak jual beli kripto melalui 4 digital exchange ini, kenapa kerajaan meluluskan sahaja 4 digital exchange ini? Kerana hanya 4 syarikat ini dapat mematuhi syarat-syarat yang ketat untuk ketelusan dan juga untuk pelaburan yang selamat. Contohnya, ya, keempat digital yang disahkan oleh kerajaan atau diluluskan oleh kerajaan, mereka mesti mempunyai independent trustee ataupun pemegang amanah yang bebas, yang dapat memegang wang, ya, pelabur-pelabur dalam digital exchange itu. Dan syarikat itu tidak boleh sewenang-wenangnya untuk menggunakan wang ini untuk pergi melabur tempat lain ataupun untuk mereka, orang kata apa, beli harta-harta mewah dan sebagainya. Berlainan daripada syarikat-syarikat yang tidak diregulir ataupun syarikat-syarikat yang melanggar undang-undang ini, mereka tidak ada kekangan untuk buat apa-apa dengan wang yang telah dilaburkan oleh pelabur-pelabur kripto ini, dan tiada langsung, orang kata apa, pengesahan mereka betul-betul melabur ataupun mereka just buat skim Ponzi sahaja. Ya, ambil duit pada orang ni, bagi pada orang tu, ambil duit pada ni, bila duit tak cukup, shut down benda tu. Itulah yang jadi kepada kebanyakan scam-scam, ya, dan termasuk sekali scam kripto. Baik, Ustaz, terima kasih di atas segala pencerahan. Kita akan berehat seketika sahaja, lebih banyak perbincangan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali dalam rancangan Tijarah bersama saya, Syabana Hassan. Baiklah, kalau kita lihat, ya, sekarang ini dunia semakin maju berdasarkan kepelbagaian penggunaan teknologi. Dan daripada aspek kewangan pula, penggunaan mata wang kripto ini dilihat sebagai salah satu bentuk kemajuan di dalam teknologi kewangan. Jadi, Ustaz, kalau kita lihat, ya, bagi masa depan kewangan di Malaysia, mata wang kripto ini perlu diterima. Ya, tetapi persoalan dia, Ustaz, sejauh manakah kita perlu menerima mata wang kripto ini? Jadi persoalan saya kepada Ustaz, ya, sejauh manakah penerimaan mata wang kripto di Malaysia dan bagaimana status patuh syariah terhadap mata wang kripto ini? Baik, mata wang kripto ini telah exist di Malaysia dah lama, lebih kurang 10 tahun. Ya, mula-mula orang menggunakan kripto ini untuk jual beli antara mereka, ya. Mereka jual Ethereum dengan Bitcoin, dia macam suka-suka je lah. Sebenarnya kripto ini telah ada di dunia sejak tahun 2008 lagi. Kripto ini timbul ataupun dicipta kerana ada beberapa orang atau group of people ini, mereka nak keluar daripada sistem perbankan, sistem kewangan, dan mereka nak buat peer-to-peer ataupun pembayaran tanpa menggunakan orang tengah. Ya. Jadi berbalik kepada syariah dan sebagainya, macam mana syariah
mengklasifikasikan kripto ini. Kalau dari segi teknologi, tuan-tuan dan puan-puan, tidak jadi masalah pada syariah sebab kaedah fiqh mengatakan sesuatu benda dalam muamalat ini adalah harus selagi tiada dalil yang mengharamkannya. Jadi pada apa-apa saja penemuan ataupun invention dalam teknologi, semuanya adalah harus kecuali cara digunakan adalah halal atau haram, yang menentukan hukum ke atas sesuatu. Jadi kripto pada asalnya adalah harus, tak jadi masalah. Cuma apabila dia nak menggunakannya sebagai untuk mata wang, ia perlu memenuhi beberapa kriteria yang diletakkan dalam Islam dan juga undang-undang. Pertama sekali, untuk menggunakannya sebagai mata wang, ia perlu dikuasai ataupun diregulasi oleh kerajaan. Kalau semua orang boleh print duit, teruklah jadinya kan. Betul tak? Yang kedua, ia mesti ada capability ataupun keupayaan untuk mengukur nilai. Yang ketiga, dia mesti menyimpan nilai. Dan ketiga, ia hanyalah boleh digunakan sebagai perantara pertukaran. Jadi kalau yang besar kalaulah satu hari kripto digunakan sebagai mata wang, kita tak boleh trade macam sekarang ni. Dia tak boleh trade naik turun macam tu, sebab itulah Islam juga mengharamkan forex trading individu yang di luar daripada sistem. Sebab apa? Ia mengacau supply of money dan juga money market. Dia mengacau benda tu. Begitu juga kalau kripto menjadi sebagai satu mata wang, dia tak akan jadi 40,000 US satu kripto, satu Bitcoin dan sebagainya. Jadi untuk menentukan hukumnya, kita kena berbalik kepada Suruhanjaya Security. Sebab apa? Suruhanjaya Security adalah yang mengawal selia dari segi hukum-hukum syarak kepada pelaburan kripto. Dan Bank Negara pula telah mengatakan dan mengeluarkan kenyataan berkali-kali setiap tahun bahawa cryptocurrency, terutama sekali Bitcoin, adalah bukan legal tender. Bukan legal tender maksudnya apa? Dia tidak sah diperakui nilai. Kita tidak boleh memaksa orang menerima kripto ataupun Bitcoin untuk jual beli, untuk bayar hutang dan sebagainya. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Benda ni adalah bukan legal tender. Jadi Ustaz, di sini saya nak rumuskan ni bahawa pertama, di Malaysia kripto ini tidak diiktiraf sebagai mata wang, tetapi ia diiktiraf sebagai digital asset ataupun komoditi, di mana ia boleh dibeli untuk disimpan dan juga digunakan untuk membeli barang-barang di pasaran, Ustaz. Ia bukan sebagai legal tender. Dan disebabkan ia bukan adalah mata wang, ia tidak tertakluk kepada hukum-hukum mata wang seperti yang mana tertakluk hukum-hukum mata wang ni, ia jatuh kepada mata wang ringgit dan sebagainya, emas dan juga forex. Ustaz, betul ya Ustaz ya. Jadi di sini saya merasakan bahawa tidak sesuai kalau kita menggunakan terma cryptocurrency, mata wang kripto. Ia lebih sesuai kalau kita menggunakan terma crypto asset, Ustaz ya. Kerana ia bukan satu currency, tetapi ia adalah satu digital asset yang diiktiraf di Malaysia. Sebabnya pada asal creation ataupun penciptaan cryptocurrency ini, ia adalah tujuan untuk jadikan dia sebagai wang parallel, wang yang selari dengan wang yang rasmi dan kerajaan. Sebab itu diberi nama cryptocurrency. Jadi bagi mereka yang berminat untuk terlibat dengan kripto ini, Ustaz, saya nak pastikan mereka wajib merujuk kepada institusi Suruhanjaya Security, bukan kepada Bank Negara Malaysia. Bukan. Baiklah, terima kasih di atas penjelasannya. Kita akan berehat seketika, lebih banyak perbincangan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali dalam rancangan Tijara bersama saya, Syaban Hassan. Baik Ustaz, berbalik kepada rujukan ke institusi manakah seseorang itu harus merujuk untuk memastikan sama ada kripto itu adalah patuh syariah ataupun tidak. Saya tidak ingin menggunakan terma mata wang kripto, saya hanya akan menggunakan kripto sahaja. Kerana ia bukan mata wang, Ustaz. Jadi berbalik kepada rujukan badan mana untuk kita bertanyakan sama ada ia patuh syariah ataupun tidak. Saya nak confirmkan sekali lagi, badannya adalah Suruhanjaya Security Malaysia. Betul. Mengapa saya bertanyakan soalan seperti ini, Ustaz? Kerana ada setengah syarikat ni, Ustaz, yang menjual wang kripto ini, yang menawarkan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM yang kononnya dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi memastikan aktiviti kripto yang mereka lakukan ini adalah patuh syariah. Jadi apakah komen Ustaz mengenai isu ini? Baik, di Malaysia ini kita bertuah alhamdulillah kerana kerajaan telah menetapkan badan-badan tertentu untuk mengawal selia halal dan haramnya mengikut sektor masing-masing. Untuk JAKIM
Ya, mereka mengeluarkan sijil halal tapi bukan untuk pasaran modal. JAKIM mengeluarkan sijil halal kepada pasaran makanan, minuman dan ingredien-ingrediennya. Ya, JAKIM tidak berkuasa atau tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan sijil patuh syariah untuk pasaran modal. Yang berkuasa ataupun yang mempunyai authority untuk mengeluarkan sijil halal ataupun untuk menentukan sesuatu dalam pasaran modal itu seperti kripto, saham dan sebagainya patuh syariah adalah Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Suruhanjaya Security. Dan kita kena tahu dalam Malaysia ini Suruhanjaya Security ataupun panel penasihat syariah Suruhanjaya Security adalah panel syariah yang tertinggi di Malaysia untuk menentukan halal dan haram dalam pasaran modal. Yang kedua ialah Majlis Agama Negeri. Ya, Majlis Agama Negeri pun boleh mengeluarkan fatwa-fatwa, tetapi untuk menguatkuasakan fatwa itu mereka kena gazetkan fatwa itu. Gazet dipanggil. Ya, kalau tak gazet maka fatwa itu tidak boleh dikuatkuasakan. Kita tak boleh tangkap orang dan sebagainya dan dakwa mereka. Dan yang ketiga sekali ialah Majlis Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Yang ni merupakan satu nasihat sahaja dan fatwa-fatwa mereka tidak boleh digazet. Jadi betul lah bahawa kalau kita nak buat pelaburan dalam kripto, kita kena rujuk kepada Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security. Jadi di sini kita nak tekankan kepada penonton di luar sana bahawa kripto ini bukan satu makanan ya. Jadi sijil halalnya bukan datang daripada JAKIM, tetapi sebaliknya sijil halal kripto ini datang daripada Suruhanjaya Security Malaysia ya. Bukan juga Bank Negara Malaysia kerana ia bukan satu mata wang, ia adalah satu digital asset ya. Betul ya Ustaz ya? Ya, baik Ustaz, akhir sekali okey, sebab seperti yang kita bincangkan tadi ya, sebab utama mengapa penipuan ini membabitkan mata wang kripto sering berlaku di kalangan masyarakat kita ini kerana mereka ini kurang memahami urus niaga kripto itu dijalankan bagaimana ya. Dan ini kerana tiada ilmu dalam selok-belok pelaburan ini akan membuatkan mereka untuk mudah ditipu oleh syarikat dan sedangkan hakikatnya Ustaz, kalau kita mempelajari sebenarnya tiada pun satu syarikat yang diiktiraf di Malaysia untuk menjalankan pelaburan berkaitan kripto. Betul ya Ustaz? Jadi bagaimana kita boleh menangani masalah ini? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita dalam apa saja kita nak buat, ya, kita nak buat kerja apapun, termasuk juga dalam pelaburan, kita mesti ada ilmu. Kita mesti dan wajib ada ilmu. Sebab berjual beli dan sebagainya, iaitu dalam bidang ilmu muamalah ini adalah satu benda yang fardu ain. Kalau saya sebut fardu ain, ramai orang ingat solat, haid, air, najis, puasa dan sebagainya. Tapi ramai orang tak tahu bahawa ilmu muamalah itu adalah sebahagian daripada ilmu fardu ain yang kita wajib mengetahuinya. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, jangan kamu masuk berniaga dalam pasar kami selagi kamu tidak mendalami ilmu agama tentangnya. Umar tidak membenarkan orang berniaga dalam pasar kalau mereka tidak ada ilmu muamalah. Begitu juga kita nak berniaga apa, nak melabur apa, kita mesti ada ilmu agama dan ilmu tabi'i. Tabi'i maksudnya selok-belok ilmu tentang perniagaan itu, tentang pelaburan itu, teknologi dia macam mana, regulasi dia macam mana, kita kena tahu benda-benda macam ni. Kalau tidak, kita akan rugi. Namun kadang-kadang tarikan yang kuat tentang janji untung yang sekejap dan janji untung yang segera itu, kadang-kadang orang ada ilmu pun jatuh juga. Jatuh juga dan terpengaruh juga. Jadi kita kena ada iman yang kuat. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri kita hidayah dan menjauhkan kita daripada pelaburan-pelaburan yang tidak patuh syariah ini. Betul tu Ustaz, saya setuju. Dan di sinilah kita selalu mendengar peribahasa yang mengatakan ilmu itu adalah pelita hidup ya Ustaz ya. Ilmu itu boleh menerangi kita ataupun menggelapi kita ya Ustaz ya. Sebelum kita akhiri program Tijarah ya Ustaz, saya nak pastikan maklumat yang saya nak sebutkan kepada Ustaz ini adalah betul ataupun tidak ya Ustaz, supaya ia akan lebih memudahkan penonton untuk memahami bagaimana kripto ini berfungsi di Malaysia ya Ustaz. Jadi yang pertama, apa yang penonton wajib faham, tiada skim atau syarikat pelaburan mata wang kripto yang sah di negara ini. Tiada ya Ustaz ya. Ya. Yang kedua, bagi individu yang ingin melabur, mereka hanya boleh melabur secara sendiri.
dan bukan melalui syarikat pelaburan mata wang kripto, kerana seperti yang kita sebutkan tadi, tiada syarikat pelaburan mata wang kripto yang sah di negara ini. Betul. Ya. Jadi bagaimana mereka nak melabur secara individu? Mereka boleh melabur melalui pertukaran aset digital yang sah di bawah penyeliaan Suruhanjaya Security. Betul. Iaitu ada 4. Namanya adalah Luno, Synergy, Tokenize dan juga MX Global. Betul. Ya. Dan keempat-empat pertukaran aset ini adalah keempat-empat pertukaran aset digital ini adalah patuh syariah, ya Ustaz, ya. InsyaAllah. Ya, yang mereka boleh melaburkan menggunakan seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin dan juga Bitcoin Cash. Betul ya Ustaz, ya? Ya. Dan akhir sekali, kripto ini adalah di bawah penyeliaan Suruhanjaya Security dan bukan Bank Negara Malaysia, kerana di Malaysia ia tidak diiktiraf sebagai mata wang. Betul. Sebaliknya ia diiktiraf sebagai digital asset. Betul. Dan akhir sekali tidak sesuai untuk kita menggunakan pakai terma cryptocurrency kerana ia bukan satu currency, tetapi sebaliknya lebih baik kalau kita memakai terma crypto asset, ya Ustaz, ya. Betul. Baik Ustaz, terima kasih. Baik, Akhir sama. sekali, apa pandangan Ustaz ataupun komen Ustaz kepada penonton Tijarah pada hari ini? Baik, kita memanglah kena melabur sebab apa? Dunia sekarang selalu menghadapi inflasi. Jadi dengan melabur ni kita menambah nilai kepada wang yang kita simpan. Berlaburlah dalam apa-apa yang kita ada ilmu dan kita tahu halal haramnya. Dan kita kena melabur juga bukan sahaja dengan perniagaan dan pelaburan-pelaburan seperti aset digital, saham, tapi kita wajib berlabur dalam ilmu. Wajib kita melabur dalam ilmu supaya kita dapat tahu ya mana halal dan haram, dan insya-Allah ya kita akan orang kata apa dikurniakan pahala untuk kita menuju ke syurga, insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih di atas semua penjelasan. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, ya. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Ustaz Abdul Aziz Muhammad Noor selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lariba Consulting di atas segala perkongsian dan juga pencerahan beliau sebentar tadi. Jadi sedikit rumusan sebelum kita akhiri program Tijarah pada hari ini. Seperti yang kita bincangkan tadi, sebenarnya terma cryptocurrency atau mata wang kripto ini tidak sesuai ya untuk diguna pakai di Malaysia, kerana di negara ini kripto tidak diluluskan sebagai mata wang, tetapi ia diluluskan sebagai aset digital ataupun komoditi. Oleh itu lebih sesuai ya kalau kita hanya menggunakan terma kripto sahaja tanpa ada perkataan mata wang di situ. Disebabkan ia bukan diiktiraf sebagai mata wang, jadi penyeliaan kripto itu bukanlah di bawah Bank Negara Malaysia tetapi di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi di sini apa-apa perkara yang berkaitan dengan kripto, rujukannya adalah kepada Suruhanjaya Security Malaysia. Akhir sekali, bagi memastikan kita tidak terjerumus dengan penipuan berkaitan dengan kripto, pelabur tiada pilihan ya selain pelabur ini belajar dengan lebih mendalam mengenai kripto ini. Ini kerana sebelum melabur adalah kewajipannya bagi pihak pelabur untuk bertanyakan soalan-soalan seperti bagaimana pelaburan kripto ini dijalankan? Apakah risiko yang terlibat? Sejauh manakah ia bukan satu scam atau penipuan? Adakah ia dikawal selia oleh pihak tertentu? Dan akhir sekali, yang paling terpenting bagi umat Islam, sejauh manakah kita yakin bahawa ia adalah patuh syariah? Jadi soalan-soalan ini semua boleh dijawab ya melalui ilmu yang betul. Bab kata pepatah, ilmu itu adalah pelita hidup. Ia boleh menerangi penghidupan kita daripada kegelapan dan juga kejahilan, insya-Allah. Sampai di sini sahaja. Insya-Allah kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan topik-topik menarik kewangan Islam. Assalamualaikum.